warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulmukhsyar bin Ismail, nombor matriks JK1368721 dari kumpulan Radius Ulna. Pada hari ini akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Ledakan teknologi yang berlaku di sepanjang peradaban manusia, terutama teknologi maklumat, merupakan pembangkit utama kepada globalisasi. Pengembangan penggunaan teknologi di seluruh dunia telah mewujudkan satu bentuk revolusi maklumat di mana Alvin Toffler 1990 dalam bukunya Power Shift menyatakan bahawa zaman pertanian dan zaman perindustrian yang berlanjutan selama tempoh beberapa kurun yang lalu akan berakhir dan digantikan dengan era alaf baru iaitu zaman ledakan maklumat. Sementara itu, Bell 1979 berpandangan maklumat merupakan faktor terpenting dalam masyarakat pasca industri. Pada zaman ini, berlaku perubahan dalam sistem ekonomi daripada menghasilkan barangan kepada masyarakat berdasarkan maklumat. Information-based society. Beliau berpandangan akan berlaku satu bentuk ledakan teknologi intelektual yang baru berdasarkan komputer dan masyarakat akan mudah berurusan dalam perkembangan teknologi. Justru, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT yang berlaku mempunyai perkaitan yang signifikan dengan globalisasi. Perkembangan ini telah membawa perubahan yang besar kepada masyarakat dunia amnya dan Malaysia khususnya, memandangkan negara kita merupakan sebuah negara yang pesat membangun dan mengambil kesempatan di atas globalisasi yang berlaku. Secara amnya, teknologi maklumat dan komunikasi ICT adalah satu bentuk teknologi digital yang semakin berkembang dan digunakan secara meluas dewasa ini di serata dunia. Menurut The Link Word 2011, ICT merupakan satu terma yang merujuk kepada semua alat telekomunikasi dan aplikasi termasuklah radio, televisyen, telefon, selular, komputer dan peranti rangkaian dan software. Ini juga termasuk satelit. Pelbagai perkhidmatan dan aplikasi yang berkaitan dengannya seperti video conferencing. Penggunaan terma ini adalah interchangeable atau turut merujuk kepada teknologi digital dan teknologi maklumat IT kerana konsep-konsep ini merujuk kepada satu asas yang sama iaitu teknologi yang diaplikasikan kepada perkembangan maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat pula merupakan satu kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memaparkan maklumat. Maklumat tersebut wujud dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk fizikal, contohnya kertas dan buku, bentuk suara, paparan visual dan pergerakan. Perkembangan teknologi maklumat di dalam mencapai satu tahap di mana ia mula menampakkan pengaruh tertentu di dalam kehidupan manusia. Pada asalnya, teknologi ini wujud sebagai perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan. Contohnya periklanan, pemberitahuan, telekomunikasi dan sebagainya. Teknologi juga merupakan medium yang digunakan dengan bantuan sains untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Justru itu, kemajuan yang dicapai oleh sesebuah negara adalah hasil gabungan ilmu sains dan media teknologi yang jitu kerana ia memiliki hubung kait yang amat besar dalam kehidupan masyarakat hari ini. Scram 1988 menekankan bahawa setiap perkembangan utama dalam komunikasi manusia telah bermula dari satu perkembangan baru yang penting Hari ini saya akan bercakap pasal impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Jika lihat pada perkembangan ICT di Malaysia, ianya merupakan satu bentuk transformasi teknologi yang membawa kepada perubahan gaya hidup. Apa yang dirasakan sempit hanya menggunakan hujung jari sahaja akan terus mendapat suatu ilmu atau pengetahuan yang lebih luas, iaitu menggunakan internet. Impak positif yang ketara adalah kewujudan masyarakat rangkaian atau dikenali sebagai network society. Telah lama wujud di Malaysia. Revolusi teknologi maklumat ini telah mengembang kewujudan perubahan kaedah manusia berkomunikasi melalui aspek ruang dan masa di mana kedua-duanya merupakan intipati utama dalam globalisasi. Revolusi ini telah memberi kesan kepada masyarakat menerusi penggunaan teknologi maklumat
dengan membawa pengurusan kapitalisme iaitu aspek kewangan yang bersifat global dan elektronik, di mana ia membantu memudahkan urusan harian manusia. Menurut tokoh teknologi maklumat Manuel Castells 2000, perubahan berlaku dengan satu bentuk transformasi ke atas masyarakat kontemporari yang dikenali sebagai masyarakat rangkaian. Rangkaian ini dioperasikan oleh mikroelektronik dan rangkaian komputer digital di mana ianya menghasilkan, memproses dan menyebar maklumat. Manakala menurut Monge Peter dan Kontraktor 2003 pula merupakan satu bentuk sistem yang menghubungkan antara satu struktur dengan struktur yang lain seperti rangkaian berasaskan ekonomi. Sebagai contoh, penggunaan Facebook yang boleh menjana pendapatan. Ini jelas menunjukkan bahawa ICT merupakan adalah perubahan sistem ekonomi dalam masyarakat. Ini membawa maksud berlaku perubahan dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah berasaskan pengetahuan yang lebih dikenali sebagai K-ekonomi. K-ekonomi ini merujuk kepada pengetahuan dan keupayaan menggunakan kreativiti untuk mencipta nilai baru dan kekayaan di mana ICT sebagai asas dan pemboleh ubah. Internet yang merupakan rangkaian komputer menjadi batu loncatan dalam teknologi maklumat untuk mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia dan seterusnya menjadi pemangkin sistem ekonomi. Untuk seterusnya pembentangan, saya serahkan kepada rakan setugas yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kejayaan buat anda semua. Nama diberi Ahmad Ahuri bin Abdul Hamid, pemegang matrik ZK Palang 13666 Palang 21. Baiklah, kita teruskan kepada poin yang ketiga. ICT turut mempengaruhi budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana ialah globalisasi. Globalisasi adalah satu penyatuan masyarakat dari masyarakat dunia dari segi gaya hidup, organisasi dan budaya. Yang kedua, wujud perubahan drastik dalam konteks pemikiran, amalan, cara hidup, hasil karya, akal budi, kelakuan, penciptaan, kebudayaan dan kehidupan. Yang kedua ialah bahasa. Bahasa menjadikan bahasa Inggeris berkembang pesat dan digunakan secara global dalam urusan seharian. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Inggeris merupakan alat komunikasi pengantar untuk berhubung antara satu sama lain. Kita teruskan kepada slide seterusnya. ICT turut mempengaruhi budaya. Budaya ialah satu fenomena popular dalam golongan muda-mudi. Sasaran penawaran bahan-bahan budaya golongan tersebut. Melalui budaya juga ialah media massa, media cetak dan media elektronik. Dan keperluan sosial turut ditekankan dalam globalisasi. Seterusnya ialah pembaharuan. Pembaharuan membawa kepada pembaharuan dalam bidang perolehan maklumat dan pengetahuan. Ianya dapat diketahui melalui teknologi maklumat dalam pembaharuan seperti penciptaan baru untuk memajukan lagi sektor teknologi ICT. Kita teruskan kepada poin slide seterusnya. Salam sejahtera, saya TIMA JK 13866 Palang 21. Saya akan menerangkan cadangan untuk tajuk impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Antara cadangannya ialah dari segi ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal penggunaan gadget anak-anak. Umum mengetahui penggunaan gadget pada anak-anak pada masa kini tiada batasan umurnya. Kemudahan penggunaan ICT juga hanyalah di hujung jari sahaja. Ibu bapa boleh memuat turun aplikasi kawalan gadget pada telefon ibu bapa dan anak-anak untuk mengawal penggunaannya. Ini membolehkan ibu bapa mengawal ataupun menyekat sebarang laman sesawang yang tidak memberikan manfaat kepada anak-anak.
Antara cadangan yang lain ialah kemudahan ICT. Melalui ICT pada masa kini, kita amatlah senang sekali mendapatkan segala maklumat yang dikehendaki kerana semuanya berada di hujung jari sahaja. Maka, kita tidak seharusnya sewenang-wenang berkongsi maklumat ataupun butiran-butiran peribadi milik kita di laman sesawang kerana ini akan memberi peluang kepada pihak skamer untuk memanipulasi kita atau menipu kita berdasarkan maklumat-maklumat peribadi yang telah mereka perolehi itu. Antara cadangan yang lain ialah melalui ICT, banyak laman-laman tidak bermoral senang diperolehi, terutamanya dalam YouTube. Ini kerana dengan adanya laman-laman tidak bermoral ini akan menjadi punca terjadinya kes-kes jenayah di Malaysia seperti rogo, cabul dan sebagainya. Antara cadangan yang lain pula ialah kemudahan ICT juga memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Umum mengetahui bahawa pada masa kini, pekerjaan amatlah sukar diperolehi dan kadar pengangguran juga amatlah tinggi pada masa kini. Oleh itu, masyarakat boleh menggunakan kemudahan ICT untuk membuat perniagaan di atas talian secara online dan menjana pendapatan mereka dengan adanya kemudahan ICT ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurhayati Bakri. Saya akan masuk kepada bahagian kesimpulan untuk impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Sebagai kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa ICT merupakan pemangkin utama dalam globalisasi. Perkembangan ICT secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini. Ia merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan memandangkan negara kita amat memerlukan ICT sebagai salah satu asas kepada pembangunan negara. Pengaruh ICT dalam kehidupan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden kini yang akan terus meningkat penggunaan dan pengaruhnya dari semasa ke semasa. Pengaruh ini dalam masyarakat telah melampaui segenap aspek kehidupan, iaitu bermula daripada pengaruh ICT kepada sistem ekonomi sehinggalah kepada pengaruhnya terhadap budaya dan nilai dalam masyarakat. ICT telah menjadi pemangkin kepada perubahan dalam sistem ekonomi global. Sistem ekonomi yang dikenali sebagai K-ekonomi telah menjadi sistem tidak dapat dielakkan kini. Terdapat perubahan ketara terutamanya berkaitan ruang digital dan kedudukan nilai pengetahuan dalam komuniti, memandangkan tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk mendapatkan perkhidmatan internet, misalnya kerana kos yang tinggi, akses kepada isyarat yang terhad, terutama mereka tinggal di luar bandar lah. Seharusnya masyarakat mengambil kesempatan di atas sumbangan positif yang dapat dijana daripada pembangunan ICT yang dilakukan. Di dalam kenyataan oleh Castle pada tahun 2005, iaitu Society shapes technology according to the needs, values and interests of people who use the technology, di mana ia perlu menjadi asas kepada penggunaan ICT yang lebih efektif. Seperti di Malaysia, pihak berkuasa juga perlu lebih proaktif di dalam menyediakan prosedur dan peraturan bagi memantau perkembangan teknologi maklumat agar masyarakat Malaysia tidak bebas untuk menyalahgunakan kemudahan yang disediakan. Sepertinya tidak melampaui dalam penggunaan internet kepada benda-benda yang tidak berfaedah dan kepada perkara-perkara yang menyalahgunakan undang-undang dan sebagainya.